Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Jawi dan kita akan belajar tajuk yang kedua, tajuk baru. Okey, minggu ni adalah minggu terakhir kita belajar secara di atas talian dan minggu depan kita akan belajar secara bersemuka. Okay, seperti biasa sebelum memulakan pembelajaran sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahul qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Okey, baiklah. Semua dah sediakan buku teks Jawi tahun 5 dan buku tulis nota. Okey, mari sama-sama kita melihat buku teks. Okey, dah sedia buku teks? Okey, kalau dah sedia, kita tengok muka surat 23. Okey, muka surat 23. Okey, pelajaran yang kedua iaitu kata yang menggunakan imbuhan I. Kata yang menggunakan imbuhan I. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat mengeja kata yang menggunakan imbuhan I. Yang kedua, membaca kata yang menggunakan imbuhan I. Yang ketiga, menulis kata yang menggunakan imbuhan I. Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini ialah kata yang menggunakan imbuhan I. Okey. Perhatikan gambar di bawah berserta dengan perkataan. Hiasi, rindui, dianggotai, rasai, ubati. Okey. Ini adalah kata-kata yang berakhir dengan imbuhan I. Okey, kita tengok di akhirnya huruf apa yang tertera di perkataan yang huruf apa yang tertulis pada perkataan tersebut. Huruf yang terakhirnya adalah huruf ya. Okey. Tengok muka surat 24. Sila lihat muka surat 24 iaitu unit yang pertama. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah unit yang pertama iaitu mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf ya. Ini bermaksud dalam ruminya ditulis dengan huruf I akan tetapi dalam huruf jawinya ditulis dengan huruf ya sahaja. Okey, Ustazah nak awak tengok unit 1 ni. Mari sama-sama kita baca Pengawas sekolah mestilah mempunyai akhlak terpuji dan boleh dicontohi. Okey, ini adalah berakhir dengan huruf ya. Sesiapa yang menutupi aib seseorang Muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Okey, kita tengok perkataan yang tertera yang mengandungi imbuhan I ditulis dengan huruf ya adalah menutupi. Yang atas tadi dicontohi. Okey, ayat yang ketiga, berzakatlah supaya Allah memberkati hidup kita. Berzakatlah supaya Allah memberkati hidup kita. Yang manakah perkataan yang mengandungi imbuhan I yang ditulis dengan huruf ya iaitu perkataan memberkati. Okey, memberkati. Okey. Baiklah murid-murid. Cuba tengok muka surat 24, muka surat 25. Okey. Okey, sebelum tu Ustazah nak sharekan slide Ustazah. Boleh tengok slide Ustazah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok Pelajaran yang kedua, kata yang menggunakan imbuhan I.
kita belajar unit yang kedua itu mengeja kata menggunakan imbuhan I dengan huruf ya. Okey, murid-murid cuba perhatikan slide yang seterusnya. Ada dua cara menulis imbuhan I. Ada dua cara menulis imbuhan I di dalam tulisan Jawi. Iaitu yang pertama, mengeja kata menggunakan imbuhan I dengan huruf ya sahaja. Yang kedua, mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf hamzah ya. Hamzah ya. Okey, ada dua cara penulisan imbuhan I, iaitu ditulis dengan huruf yang pertama ditulis dengan huruf ya, yang kedua ditulis dengan huruf hamzah ya. Okey, bila masa nak guna imbuhan ya dan bila masa nak guna imbuhan hamzah ya. Hari ini Ustazah akan terangkan bagaimana perkataan apa yang boleh menggunakan imbuhan ya sahaja. Okey, minggu hadapan kita akan sentuh perkataan yang boleh menggunakan imbuhan hamzah ya. Okey, fokus ya beri tumpuan minggu ni adalah imbuhan ya. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf ya. Okey, yang diakhiri dengan huruf ya. Mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf ya. Masa bila nak guna imbuhan ya ni? Okey, yang pertama ianya digunakan apabila imbuhan I pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup hendaklah dieja dengan huruf ya sahaja. Okey. Imbuhan I pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup hendaklah dieja dengan huruf ya sahaja. Ustazah bagi contoh perkataan dekat sini hampir. Hampir. Apa yang dikatakan dengan suku kata tertutup? Suku kata tertutupnya adalah pir. Pir ya, pa ya ra pir. Pir, pa ya ra pir. Okey. Bila berjumpa dengan perkataan dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup, maka ia boleh menerima imbuhan ya. Okey, boleh menerima imbuhan ya. Hampiri. Hampiri. Okey, seterusnya. Okey, ini ada dalam buku teks awak. Okey, dalam buku teks awak boleh tengok. Buku teks awak tadi muka surat 25. Okey, buka surat 25. Saya nak tunjuk beberapa perkataan sahaja. Okey. Okey, contohnya perkataan sangkut pula kat sini. Okey. Okey, contohnya perkataan kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Contohnya perkataan balut. Balut. Mana yang suku kata tertutup? Lut. Suku kata tertutupnya adalah lut. Lut. Okey, jadi dia boleh menerima imbuhan ya. Boleh menerima imbuhan ya. Okey, ni apa ni? Okey, seterusnya. Basah. Perkataan basah. Yang kedua adalah perkataan basah. Basah. Okey, dalam ruminya adalah suku kata tertutup. Ustazah, kenapa dia 2 huruf saja? Dia sebenarnya 3 huruf dalam ejaan rumi. Tapi sah ni di tengah-tengahnya suku katanya konsonan bertemu dengan vokal A dan bertemu dengan konsonan. Maka huruf A-nya itu digugurkan jadi sin hasah saja. Okay, maka dia boleh menerima imbuhan ya. Bayang. Bayang. Sebab ni 2 huruf je, bukan 2 huruf. Okey ya. Ni adalah sama juga dia suku kata tertutup yang ditulis dengan konsonan, vokal konsonan. Ya.
Maka A-nya dibuang, tinggal yang ngayang. Tenggelam. Tenggelam. Okey, tenggelam ni adalah sukata tertutup. Jadi bila terima imbuhan ya, dia jadi ditenggelami. Okey. Okey, kita tengok kat sini kata dasar yang menggunakan yang berakhir dengan suku kata tertutup. Siram, hormat, turut, berkat. Okey, dia boleh menerima perkataan tersebut, boleh menerima imbuhan ya. Siram, menerima imbuhan ya jadi sirami. Sirami. Hormat, jadi menerima imbuhan ya dia menjadi perkataan hormati. Turut, menerima imbuhan ya menjadi turuti. Berkat, menerima imbuhan ya dan menjadi perkataan berkati. Okey, faham? Masa bila boleh menerima imbuhan ya, perkataan apa yang boleh menerima imbuhan ya, iaitu perkataan dasar yang mempunyai suku kata tertutup. Okay. Perkataan dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Ni. Yang berakhir siram, ram, tertutup. Hormat, mat, tertutup. Turut, rot, suku kata tertutup. Berkat, kat, suku kata tertutup. Maka ia boleh menerima imbuhan ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi, untuk tugas tambahan hari ini adalah maaf ya, batuk. Ustazah nak murid-murid menyalin nota daripada PowerPoint yang Ustazah telah sediakan. Okey. Daripada PowerPoint yang telah Ustazah sediakan. Nota tersebut boleh disalin ataupun ditampal dalam buku nota. Tulis ya. Okey. Nanti Ustazah akan sharekan PowerPoint dalam grup masing-masing. Grup WhatsApp masing-masing. Boleh print daripada situ. Okay, murid-murid semua. Ini saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ulang Ustazah ulang semula apa tajuk kita pada hari ini adalah. Tajuk kita pada hari ini adalah kata yang menggunakan imbuhan I. Iaitu di unit 1 mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf ya sahaja. Okey, hari ini kita belajar tu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, cara menulis imbuhan I ada dua jenis, dua kaedah iaitu satu huruf ya, satu ditulis dengan hamzah ya. Satu ditulis dengan huruf ya, yang kedua ditulis dengan huruf hamzah ya. Huruf hamzah ya kita akan belajar secara bersemuka nanti. Okey, jadi yang lain-lain ni adalah nota yang boleh dibaca dan ditulis ataupun ditampak, diprint dan ditampal. Mana-mana boleh dalam buku tulis nota awak. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap kita dapat berjumpa secara bersemuka pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.